بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin sidang jemaah, para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut hadir bersama kita pada saat ini, malaikat-malaikat yang mulia. Dengan sama-sama kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaan segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipanjangkan. Alhamdulillah, masih direzekikan, dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan sekalian nikmat umur, nikmat penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat-nikmat ini dapat kita terus hadir sebagai hamba Allah yang beriman, menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala daripada awal ketika dilaungkan tadi dan sampai ke saat ini. Alhamdulillah dapat pula dilapangkan masa untuk berada di dalam majlis ilmu bersama dengan para malaikat. Walaupun tuan-tuan sekalian, saya yakin dalam keadaan tradisi budaya kita, Sabtu malam Ahad ni ditimbangkan pada malam Minggu, yang pastinya ada urusan, ada kesibukan kita masing-masing. Tapi Masya Allah, kita ketepikan seketika segala hal-hal dunia itu untuk bersama-sama kita berhimpun di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian sikit apa yang kita korbankan ini dipandang Allah Subhanahu wa taala, melayakkan kita mendapat ganjaran sebaik-baiknya. Terutama lagi zaman kita sekarang tuan-tuan sekalian, boleh kata betul-betul ajal dan juga kematian itu tidak ada lagi. Dan orang kata tak ada dah tanda, alamat dan seumpamanya. Maka inilah usaha kita sebelum sampai janji bertemu Allah, janji ajal yang akhirnya akan tiba pada masa nanti. Inilah usaha kita, mudah-mudahan menjadikan umur kita umur yang benar-benar diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dimati Allah, at-tahzin dan jodoh daripada Allah kita bertemu pada malam ini. Bagi sebahagian besar tuan-tuan sekalian, pertemuan yang kedua. Nampaknya ada lagi jodoh kita tuan-tuan sekalian setelah pertemuan yang pertama pada sambutan Maulid Rasul di tingkat surau dan Bukhari yang diraikan masya-Allah dengan penuh hebat, dengan besar-besaran, yang mungkin tuan-tuan sekalian itulah usaha kita secara bermusim untuk mengingati, mencontohi dan mengambil iktibar daripada diri Nabi SAW
Maka pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan sekalian juga sebagai usaha kita, tapi secara berkala. Yang mudah-mudahan bukan sekadar musim, bukan sekadar bila tiba Rabiul Awal, tapi bahkan juga kita ikhtiarkan pada setiap masa, setiap ketika, sentiasa ada apa yang dapat kita sama-sama laksanakan. Dan inilah pertemuan yang dapat kita jayakan pada malam ini. Boleh dikirakan walaupun kali kedua, tapi dalam masa yang sama pertemuan perdana kita ini diiktibarkan sebagai pertemuan yang pertama dalam usaha kita untuk menambahkan kecintaan dan ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagai mukadimah tuan-tuan sekalian, suka saya nak sebutkan, dia kita dengan Nabi SAW ni memang kau mana pun tak ada lagi, tak ada elak. Walaupun mungkin ada orang yang semakin terbuka kehidupan dia, kan, dalam sekarang kita katalah ada yang style liberal, ada yang style open minded dan macam-macam nak istilah. Tapi hakikatnya selagi mana kita sebagai orang Islam memang tak ada lagi kan, nama IC pun nama orang Islam, ayah pun nama Islam, maka pada akhir perjalanan memang kita akan balik kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kan, paling-paling pun orang kata busuk-busuk lah nanti lah waktu meninggal. Walaupun waktu hidup punyalah tolak semua, tinggal semua, mana surah masjid tak pernah singgah, mana sunnah Nabi tak suka dia dengar. Tapi pada akhir kata-kata realiti kita sebagai hamba Allah akan disemadikan sebagai orang Islam, akan diuruskan sebagai orang Islam. Memang tak elak itu. Yang memang kita pun bila dah meninggal dunia tak boleh dah mengelak daripada diaturkan sebagai orang Islam. Yang benda itu mungkin kita boleh hujah waktu masih hidup, kan, bila hidup ada macam-macam alasan, macam-macam konanya, macam-macam musiknya, macam-macam dia punya PL dan umpamanya. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita tidak menjadi seperti mereka yang hanya ke pangkal jalan di hujung usia, waliyadzubillah, minta jauh semua, hanya kembali kepada jalan yang benar, kepada sunnah Nabi SAW hanya setelah menjadi jasad. Waktu ada roh dulu memang dia tolak, tinggal habis. Dah jadi jasad, orang yang bawa ke surau. Dah jadi jasad, orang lah yang bawa dia ke masjid, orang lah yang kembali ke dia kepada sunnah. Jadi kita harapkan bukan begitulah kita, bukan seperti itulah kita yang hanya dengan keadaan yang di luar kawalan baru kita kembali kepada Islam. Dalam masa yang sama tuan-tuan, apa yang kita usahakan ini adalah sebagai kesungguhan kita yang mudah-mudahan Allah bantu kita, bukan pada malam ini tapi berterusan, berpanjangan sebagai hamba Allah yang beriman, yang akhirnya nanti tiba masa kita pula untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isu tadi kita nak tegakkan, kita dengan Nabi ni macam mana kan, terutama bila sampai nak dibahaskan ni kitab kita ni pun, tuan-tuan kalau ada di rumah dan macam-macam cetakannya, walau dalam bahasa Melayu pun, yang ada di tangan saya ni adalah yang ada huraian, ada syarat sekali. Ya, kalau tuan-tuan ada di rumah, tajuk dia Syama'il Muhammadiyah ke apa-apa tajuk, kebiasaannya hanya ada terjemahan, dia ada alih bahasa saja, tanpa huraian yang detail. Jadi yang ada siap dengan huraian panjang lebar. Di asal ni kitab ni dalam bahasa Urdu, diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Maka inilah yang menjadi rujukan saya di banyak tempat. Antara yang paling lama antara saya kongsikan ilmu daripada perbincangan Syama'il ini, salah satu ni Masjid Penjara Gajah. Di Masjid Penjara Gajah dah nak habis dah dekat ujung-ujung kitab dah. Yang pertemuan saya di sana sebulan 2 kali di Masjid Penjara Gajah dan di tempat-tempat lain. Dan di sini insya-Allah kita akan mulakan. Cuma persoalannya tuan-tuan, kita nak tegakkan sampai orang bincang betul. Nanti bila kita tengok kitab dia, kalau ada masa cuba dah cari yang terjemahan pun tak apa. Kita akan tengok sahabat sampai ikut Nabi sehingga kan bentuk butang baju. Kita kan butang baju ikut suka lah kan. Logik kita kan mana nak ikut orang kan, ikut jiran sebelah atau ikut rumah depan kan, bukan kita lah kan. Butang baju tu nak ikut style apa pun. Tapi baliknya bahkan sahabat bentuk butang baju Nabi itu mereka ikut. Dan ada contoh lain, di bawah saya habis bagi kaitan dengan pedang Nabi di satu ofis di KL.
iaitu bab berkaitan dengan pedang Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa kalau banyak umur sahabat sampai ikut bentuk pedang Nabi. Yang masalahnya dia bukan tengok pun pedang Nabi mana. Dia hanya mengikut semata-mata tengok atau tengok. Dia tengok sahabat punya pedang, dia tanyalah poin pedang ni bentuk pedang apa ni. Maka tuan tu katalah, ini betul-betul biji macam bentuk pedang Nabi SAW. Dah, itu mana dia ikut. Dia ikut atau ikut, kan bukan dia nampak betul pun pedang Nabi. Dalam bacaan nama tuan-tuan sekalian, dua contoh ni kita kena ingat. Ia bukan melibatkan umur muda remaja. Kerana zaman kita kan tuan-tuan, macam kita pun pernah lalu umur gitu. Lalu yang mengikut-ngikut ni budak-budak remaja kan. Malah macam zaman saya dulu, dia ikut style-style yang kalau tuan-tuan ingat dulu kan, ada lah orang gantung CD kat leher lah. Kan bila dengar, bila ingat balik tergelak kan, apa benda CD gantung kat leher. Itu dulu kan trend tu. Dia ikut semua. Artis gantung kat leher CD tu, awak pun gantung juga. Gitu juga kalau yang dia otai, ada zaman dulu seluar atas ketat, bawah lebar, sampai menyapu lantai keluar kan. Nak kata trendnya gitu, kalau tak ikut memang tak boleh. Memang kena ikut. Dan sekarang kan, yang orang duk gila bagi negara ni, segala macam yang daripada Korea. Sampai pandai cakap Korea, setakat tengok TV Korea kan. Makan pun ayam Korea, tak main ayam Melayu. Bahkan kalau kata yang pedas-pedas pun style Korea, tak main pedas jelapi ni kan. Dia pakai style Korea je, segala macam Maggi lah. Apa yang sampai kita tengok berkata-kata kedai Korea muncul kan. Dia contoh sekalian, selalunya umur mengikut orang ni bukan umur yang macam kita ni. Umur macam kita dah settle dah kan. Padahal lagi sahabat Nabi sebahagian besarnya dah 50-an. Umur 50-an ni kan, kalau macam kita mana fikir ikut orang dah kan. Ikut bentuk baju, bentuk hutang, bentuk barang orang. Itu bukan lagi umur yang logik kita, umur mengikut. Umur mengikut ni selalu belasan tahun, budak-budak remaja-remaja. Dan ini menggambarkan tuan-tuan, Nabi SAW memang kita kena faham betul. Insan yang terlalu besar, sampai kan Nabi tu ikut Nabi, sahabat-sahabat mengikut Nabi walaupun mereka pun dah tua dah, walaupun bahkan mereka dah berusia. Contoh kan antara sahabat terkenal Nabi, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar tu. Yang kita tak tahu tuan-tuan, beliau wafat pada usia yang sama dengan Nabi. Tiga sahabat yang kubur makam dekat-dekat tu, dua lah kan, Nabi dengan Abu Bakar, Umar tu. Kalau tuan-tuan pernah pergi Raudah, pernah ziarah Nabi SAW, baik umrah, baik haji, kita bukan ziarah Nabi saja, tapi juga kita ziarah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Kerana tiga-tiga itu dimakamkan sekali dalam rumah Rasulullah SAW. Yang mana tuan-tuan sekalian, sejarah menyebutkan Allah mentakdirkan tiga-tiga ni termasuk Nabi SAW wafat meninggal dunia pada usia yang sama. Semua tiga-tiga insan mulia ni meninggal dunia umur 63 tahun. Dia bila 63 tu maksudnya, zaman kita kan orang kata kan umur subsidi, kalau siapa lebih tu memang subsidi betul tu. Sebab Nabi termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semuanya meninggal umur 63. Dan Sayyidina Abu Bakar tak meninggal umur sama dengan Nabi. Itu sebenarnya dia jarak dengan Nabi 2 tahun lebih je. Maknanya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tu bukan orang yang muda tua. Seorang tua, seorang muda bukan. Lebih kurang sebaya je, 2 tahun lebih berjarak. Walaupun hanya jarak 2 tahun lebih, tapi bahkan Sayyidina Abu Bakar, dia tidak anggap Nabi itu macam kawan-kawan, sahabat-sahabat karib kan, boleh muah-muah gitu. Tapi beliau juga mencontohi Nabi walaupun umur dah 60 lebih. Kita kan umur 60 lebih kan, mana terbayang dia ikut orang ni, tak ada dah. Dah berlalu dah zaman dah kan. 60 lebih kan macam orang sebut pakai baju kalau ada rumah pun nasib baik. Ramai orang tua kita seorang rumah berlengging je, baju tak ada, keplekat terselak sampai pura kan. Kita lalu malu di wajah dia, tak tahu malu. Kita lalu segan dia kan, ya Allah tua ni tak padan dengan tua kan, terselak habis. Baju jangan-jangan pakai. Kau kata kalau setakat siap pokok di luar tu pakai telanjang je belah atas tu. Itu contoh kan. Nak kata umur 60-an, 50-an bukan umur dua orang. Tapi ini apa yang patutnya kita hadam betul. Manusia yang kita nak bincangkan ini sebenar-benar manusia yang hebat. Sampai orang dia ikut sungguh-sungguh segala-gala tentang Nabi walaupun pada usia yang mereka pun tidak muda pun kan. Orang dah berusia lebih dah. Ini juga tuan-tuan sekalian termasuk kita akan jelaskan apa saja berkaitan Nabi SAW dan saya nak sebut awal-awal ni. Jangan kita tergolong dari kalangan mereka yang suka mempersoal.
Sebab tahu saya pun ada ramai agama kita pun yang hebat-hebat, yang dikaitkan apa je pasal Nabi itu adalah tradisi Arab. Ialah Nabi orang Arab, dia Nabi pakai serban tu. Nabi orang Arab, dia Nabi pakai jubah tu. Nabi orang Arab, dia Nabi pakai kurta tu. Dia tuan nanti kita akan lihat. Sahabat Nabi SAW ketika mencontohi baginda, mereka tak pernah timbulkan isu pun. Ini kan style Arab, kata saya Arab. Ini kan style Nabi orang Arab, orang Quraisy pun tak ikut. Dan sahabat mencontohi baginda tak pernah timbul pun hujah macam itu. Kita pula yang tiba-tiba menimbulkan hujah, tak perlu ikut pakaian, serban, jubah tu tak payah ikut, itu budaya Arab je. Sahabat waktu contohi Nabi tak pernah pun menimbulkan perkara tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, inilah apa yang perlu kita faham sungguh. Usaha kita mencontohi Nabi ni usaha yang besar. Sahabat Nabi bahkan usia dah dewasa, dah tua-tua pun masih ikut Nabi SAW. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, mukadimah kita malam ni, penting untuk kita faham Nabi dengan kita ni terlalu penting. Bahkan tuan-tuan, solat yang merupakan tiang agama kita. Apa yang Nabi ikut dalam hadis sahih, faman aqamaha faqad aqama ad-din. Solat ni siapa dirikannya, siapa jaga, dia menjaga agama dia. Bayangkan tuan-tuan, solat yang tiang agama ni, dia takkan jadi solat yang sah melainkan kena lalu 3 kali pada Nabi SAW. Dia kata Nabi ni peranannya penting betul, menyebabkan sah tak sahnya solat. Bahkan lebih 3 kan? Bukan sekali, bukan 2. Ini bahkan tuan-tuan memang selalu je kita sebut. Cuma bila tak dihuraikan, kita tak faham. Bila saya tak sebut, mungkin kita terlepas pandang. 3 kali tuan memang bacaan wajib daripada rukun qauli. Kita tahu kan, rukun qauli ni maksudnya kalau tak baca, tak buat, tak sah. 3 kali tuan nak katanya begitulah besar peranan Nabi kat kita, sampai solat batal, tak batal, sah, tak sah pun ada kait dengan Nabi. Yang pertama tuan-tuan sekalian, ini waktu kita tahiyat ni. Yang pertama bahkan wajib kita memulakan Nabi dengan dimulakan ucapan salam ke atas baginda SAW. Bila kita bagi salam ni, Ustaz bagi salam ke ujung sembahyang, itu pun kat orang sebelah, bukan kat Nabi. Tuan-tuan sekalian, itulah kita bagi salam ketika baca tahiyat awal tu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ka serta Nabi tu merujuk kepada Rasulullah SAW. Tak ada sebut Muhammad pun tak, Nabi mana tu? Memang tak payah fikir. Dan bila kata ka tu kamu, memang tak ada lain lah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Dia jadi tak kena kalau ada orang sembahyang kan, bagi nak agak sembahyang, tapi ucapan tahiyat, baca tahiyat tak ada bagi salam ke Nabi. Kan macam mana tu? Sah tidak tu kalau tak ada ucapan salam kepada baginda. Dia nak kata solat kita sampai sah tak sah pun melibatkan Nabi. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kita dah bagi salam, tak cukup lagi. Kemudian kita akan membesarkan baginda dengan lafaz syahadah. Lafaz syahadah yang pertama dia jadi tak sempurna kalau hanya Allah je ada. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi kat Nabi tak ada. Nabi Allah je, Nabi tak Nabi. Dia dalam bahkan dalam solat pun kita besarkan Nabi yang keduanya dengan lafaz syahadah yang kita sebut, kita baca ketika tahiyat akhir tu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, selawat lah yang kita akan baca habis saja bacaan tahiyat, habis saja bacaan syahadah, mengucap doa. Ada 3 kali tuan-tuan sekalian, apa yang mesti kita lalu Nabi, seolah-olah ni macam endorsement lah tu kan, macam endorsement daripada Nabi SAW. Kau tak lalu 3 ni, dikirakan solat kita tidak sah, dan menunjukkan betapa besar peranan Nabi SAW itu kepada diri kita, kehidupan kita, termasuk amalan dan ibadah. Tuan-tuan muslimin insya-Allah taala. Maka dengan apa yang insya-Allah kita akan mulakan ini, mudah-mudahan walaupun kan kita ni orang Melayu cakap Arab pun tak reti, duduk kat Kajang pula macam saya duduk kat Ceras sana, tuan-tuan duduk kat sini kalau nak ikut jauh sangatlah kita ni dengan Mekah Madinah. Tapi mudah-mudahan tetaplah ada juga ingatan kita, ada juga usaha kita dalam memuliakan, membesarkan Rasulullah SAW. Tuan-tuan muslimin mesti Allah SWT, kitab yang terkenal Syama'il Muhammadiyah,
Sebenarnya antara sebahagian kitab yang banyak sebenarnya dalam pasaran, banyak sebenarnya kitab yang bercerita pasal Nabi SAW. Cuma saya pun tak pasti tuan-tuan sekalian kenapa kita di Nusantara ni yang terkenalnya kitab Syama'il ni. Mungkin puncanya daripada alim ulama kita lah. Dia macam kitab fiqah kan. Yang banyak kitab fiqah mazhab Syafi'i, dan lah yang kita belajar, kita mengaji Safinatun Najah. Dan lah yang kita belajar kat sekolah agama ke, kat pondok ke, kitab itu. Jadi pasal Nabi pun sama. Walaupun banyak dalam pasaran, yang biasa popularnya adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang mana tuan-tuan sekalian, daripada kitab ini, nanti kalau pertemuan kita yang akan datang, kalau tuan-tuan ada kitabnya boleh bawa, boleh kita tengok sama-sama. Yang kita akan mulakan malam ini tuan-tuan sekalian dengan susunan babnya. Ini betapa telitinya ulama. Dalam menyusun bab pun ada rahsia dia. Dalam menyusun bab kan pun ada cerita dia. Yang mungkin kita kan, saya tak pasti kalau siapa yang hadir malam ni kau ada lecturer ke buat apa-apa jurnal ilmiah, kita lalu ni kan kadang tumpukan isi dia apa. Tapi para ulama sampai susun bab pun ada maksud. Dan kitab ni tuan-tuan sebahagian cetakan mereka meletakkan ada dalam 56 bab. Dia mulakan dengan bentuk wajah Nabi SAW sampai akhirnya mimpi melihat Nabi. Sebahagian cetakan meletakkan ada 55 bab. Yang kita akan lihat beberapa rahsia pada susunan bab ni. Ini bukan benda yang kalau kadang baca dalam kitab memang tak jumpa. Jadi saya dapat pun rahsia penyusunan bab ni bila mengaji dengan Syekh dululah. Bila mengaji dengan Syekh dalam banyak ilmu, baru dapat. Rupa dalam penyusunan bab ni pun ada sebabnya, ada puncanya. Mengapa begitu disusun oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Yang pertama tuan-tuan, nanti kalau banyak umur, kita akan masuk bab cincin Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita masuk babnya, saya nak sebut kira bagi tuan-tuan yang hadir malam ni, kalau memang ada pakai cincin, apa pun sebabnya, cincin kahwin ke, cincin tunang ke, cincin menuntut ke, cincin berburu ke, cincin betapa ke, tak kisah cincin apa pun, belum terlambat ni, malam ni pun boleh. Belum terlambat kalian niatkan daripada memakai cincin itu juga tujuannya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kerana Nabi SAW juga salah satu sunnahnya Nabi memakai cincin. Walaupun cincin ni sunnah yang agak lewat. Dia tak macam pakai serban, tak macam pakai jubah kan, dan sunnah-sunnah yang lain Nabi dah buat awal daripada Mekah lagi. Sebaliknya pakai cincin Nabi buat ketika dah di Madinah. Itu pun waktu tahun ke-6 Hijrah. Panjang cerita tuan-tuan sekalian. Maka menariknya, Imam Tirmidzi meletakkan bab cincin tuan-tuan sekalian, betul-betul lepas bab cincin ni adalah bab pedang. Yang kita ni. Walhal secara zahirnya kita rasa macam tak ada kaitan. Kan cincin ni benda perhiasan. Untuk lelaki pun lalu cincinnya untuk nampakkan kita ada gah dan sebagainya. Dalam macam nama pedang ni pula selalu sinonim dengan perang. Lagi kasarnya pedang ni maksudnya apa? Bunuh lah kan. Pedang ni maksudnya tetap sana bunuh sini, tikam sana, tikam sini. Dia cara lahir pandangan kita kan, macam tak tahu apa kaitan antara cincin dan pedang. Yang menariknya, Imam Tirmidzi rahimahullah meletakkan bab pedang itu betul-betul selepas bab cincin Nabi SAW. Ini perkara pertama saya kongsikan tuan-tuan. Dia kalau belajar universiti ni memang orang kata tip istimewa lah. Yang budak-budak tak datang tak dapat. Kan ni lagi kalau tajuk-tajuk masuk kereta, kadang tu baca dalam buku je. Rupanya yang masuk kereta tu yang tak masuk buku pun kena baca juga. Dia tuan-tuan sekalian, ini istimewa untuk kita yang hadir malam ni. Bagaimana ulama menyebutkan pada menyusun bab ni pun ada rahsianya. Maka untuk yang pertama tuan sekalian, Imam Tirmidzi meletakkan bab cincin ni sebelum bab pedang. Kerana hakikat tuan-tuan, nanti kalau panjang umur kita sampai bab ni, cincin Nabi ni tujuan sebenar Nabi buat cincin untuk menghantar surat-surat dakwah kepada kerajaan asing. Baik itu Nabi bagi cincin ni lewat. Lebih tepat lagi tak tahun 6 Hijrah. Kerana asal cincin Nabi kan bukan untuk hiasan macam kita letak batu merah, hijau, apa benda semua tu. Cincin Nabi SAW yang mula-mula Nabi buat, tujuan asalnya
untuk menjadi cop rasmi surat-surat kerajaan Madinah. Dan kalau tuan-tuan pernah tengok, boleh Google pun gambar kan, ada dekat Google. Kalau tuan-tuan pernah tengok, pernah nampak macam mana rupa cincin Nabi SAW, di atasnya tidak ada batu macam kita punya selalu tu. Kalau perempuan kan batu macam permata, kalau kita kan batu merah, batu hijau, ataupun batu-batu yang ada nama lah kan, emerald apa semua tu. Cincin Nabi di atasnya terukir 3 perkataan yang disusun dalam 3 baris. Nanti sampai babnya kita akan tengok kan. Iaitu 3 perkataan yang diatur dalam 3 baris itu, iaitu perkataan Muhammad, kemudian pada yang kedua Rasul, kemudian pada yang ketiga Allah. Bila kita susun jadilah Muhammad Rasulullah. Dan cincin dengan tuan Imam Tirmidzi letak sebelum buat pedang, walaupun tak ada kaitan. Lahir je kan macam tak ada kena-kena. Cincin benda lain kan, pedang ni benda lain. Tapi kisahnya kan, cincin itu diletakkan bab sebelum pedang bagi apa? Sebagai simbolik kedamaian dan hubungan diplomatik dalam hubungan antara negara. Sebab asal cincin Nabi itu pun Nabi buat untuk hantar surat kepada kerajaan asing. Ini asalnya nasihat sahabat. Bila Nabi sebut kepada sahabat nak hantar surat dakwah kepada kerajaan asing, sahabat sebut balik. Sahabat respon, wahai Rasul, kerajaan asing ni mereka tak terima surat-surat datang melainkan ada cop mohon. Dia macam kita CJ dulu-dulu tak cop timbul tu. Tapi kita ada warna merah kan. Dia pada dulu ni. Memang dari dulu-dulu pun hubungan diplomatik, surat penjualan rasmi mesti ada cop mohon. Baru dikira laku. Dan kali Nabi walaupun orang yang paling mulia. Dan segi pentadbiran pun kedudukan Nabi ni terlalu tinggi. Mana sama nama kita kan. Nama kita tuan-tuan tengoklah negara apa pun, dia punya kedudukan tertinggi kan, baik presiden ke, baik raja ke, baik apa jawatan pun, sebenarnya dia terikat macam-macam. Bawah tu ada dewan itu, dewan ini, ada senat, ada menteri. Nabi SAW sebagai ketua tertinggi itu tak ada siapa mengikat bagi dia. Tapi walaupun begitu, Nabi terima pandangan sahabat dengan baik. Ni kadang kita kena malu kan. Kita ni kata ada pun nak kata kaya pun tidak, nak kata alim pun tidak. Tapi berbual, berborak dengan dia, tak ada orang lain betul, dia je betul. Jadi kalau meeting dengan dia memang sekejap dah, 5 minit je. Sebab apa? Dia bercakap, dia mencadang, dia open, dia tutup, dia je. Kan? Semua dia tapi nak meeting lah tu. Dia punya pendapat je betul tapi nak mesyuarat juga. Ini mudah-mudahan jangan ada perangai macam tu pada kita. Kerana hakikatnya Nabi yang mulia itu pun bahkan menerima pendapat dan pandangan sahabat. Terus Nabi arahkan buat cincin. Sebab pendapat kata, kerajaan asing takkan menerima surat menyurat melainkan setelah adanya cop mohon. Dan itulah tuan-tuan, Imam Tirmidzi menjadikan dia simbolik kepada hubungan diplomatik antara negara-negara. Dan kalau akhirnya hubungan damai, kalau akhirnya hubungan baik ini tak dapat dipertahankan kan, selalunya jadi apa? Jadi perang. Kalau akhirnya hubungan baik antara negara itu dah tak boleh nak dijaga, tercetus kepada perang, maka perang ini disimbolikkan pada apa? Perang ini disimbolikkan dengan pedang, dan itulah puncanya. Imam Tirmidzi rahimahullah meletakkan selepas bab cincin itu bab pedang Rasulullah SAW. Kerana cincin itu simbolik kepada hubungan damai, adapun pedang itu simbolik kepada peperangan. Yang kalau dah tak boleh nak dipertahankan, kalau sampai akhir jadi bergaduh apa semua, maka pedanglah jawabnya. Ini yang pertama tuan-tuan sekalian, Imam Tirmidzi rahimahullah atau pada menyusun bab ini pun beliau menjadikan ada rahsia, ada cerita dan ada hikmah di sebaliknya. Ini apa yang mudah-mudahan dapat kita ambil tiba. Mungkin daripada kita je, bila sebut Nabi ni paling-paling pun kita selawat. Bila sebut Nabi pun paling-paling kita rasa sunnah tu yang biasa-biasa aja. Hakikatnya baik sahabat Nabi, baik para sahabat, bila semua sunnah mereka semua. Macam Imam Tirmidzi ni sampai susun bab pun ada cerita dia. Lepas bab cincin, kenapa bab pedang? Rupanya cincin tu simbolik kepada perdamaian, hubungan diplomatik. Pedang dia pula simbolik kepada perang, maka diletakkan begitu babnya. Baik, kemudian yang kedua tuan-tuan sekalian, kita masih lagi berkenalan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah.
yang nanti kita akan jadikan asas kepada usaha kita untuk mengetahui dan mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, apa yang menarik juga kitab ini Imam Tirmidzi menyusun di akhir bab. Selalu pasal Nabi. Kan Nabi ini maknanya berkaitan sejarah lah. Lalu tuan-tuan sekalian, sejarah kalau melibatkan tokoh, melibatkan orang, ujung kali selalunya cerita pasal macam mana meninggal. Kan? Lalu balas kali macam mana kematiannya, berakhir kehidupan, selalu gitu. Balas kali berkaitan dengan macam mana riwayatnya berakhir kalau Nabi ni wafat lah. Tapi balik Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau menyusun kitab ni punyalah ikhlas. Dia letakkan bab terakhir daripada kitab ini adalah bab mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bab belah ni pasal Nabi meninggal ke, pasal harta pusaka ke, pasal Nabi wafat, bukan. Dan cerita tuan-tuan ini dah dapat daripada Syekh yang ketika mengaji dulu. Mengapa dia letak bab mimpi Nabi lah kali? Walhasil kita akan mimpi melihat Nabi ni mungkin boleh letaklah bab lain, bab awal, bab tengah dan sebagainya. Rupanya inilah usaha Imam Tirmidzi, penuh ikhlas dia susun bab ni. Kita tuan beliau menyusun, rupanya ulama mengatakan beliau berharap bagi siapa yang mampu selesaikan kitab ni, sama ada baca ke, belajar ke, tadabbur ke, kaji ke, Pokok-pokok Imam Tirmidzi dia harap siapa yang mampu habiskan daripada mula sampai habis, terutama yang betul-betul mengaji lah. Harapan beliau sebagai pengarang, dia letakkan bab mimpi Nabi ni lah sekali. Kenapa? Kerana beliau mengharap bagi mereka yang mampu menghatamkan kita ini betul-betul sampai habis, dikurniakan mimpi melihat Rasulullah SAW. Terutamanya betul-betul habis semua bab ni tentang Nabi. Dia letak bab mimpi tengok Nabi lah sekali. Kerana beliau dengan penuh ikhlas berharap kitab ni bukan untuk dia, kitab ni bukan untuk kebanggaan, tapi kitab ni diikhtiarkan sebagai cara untuk umatnya mimpi melihat Nabi di dalam tidur. Baik, itulah tuan-tuan, last sekali kitab ni. Kalau banyak umur kan, kita pun tak tahulah dapat habis ke tak. Ni pun mau nak mula. Dan kalau kata sampai pada akhirnya tuan-tuan boleh baca ni pun, salah satu kurniaan yang Imam Tirmidzi harap dapatlah siapa yang mengkaji kitab ini melihat baginda SAW di dalam mimpinya, di dalam tidurnya. Itulah punca mengapa dia letakkan bab mimpi ini di hujung kalinya, di pengakhiran kitab. Sekalipun tuan-tuan, untuk beritahu kita sebenarnya mimpi melihat Nabi SAW di dalam tidur bukan benda yang mustahil. Dia bukan benda yang langsung tak boleh berlaku. Boleh sebenarnya, tapi syarat dia banyak. Dan biasa kan dia hanya melibatkan orang soleh. Apa sifat orang soleh? Ini tambahan saya sebut kan. Salah satu sifat orang soleh sepatutnya bukan orang yang mencari glamour, bukan orang yang kerjanya selfie manjang kan, bukan orang yang kerjanya duduklah ambil gambar sana ambil gambar sini. Dan ia dikhawatiri menjadi fitnah lagi zaman kita kan. Semua benda masuk TikTok belaka, semua benda masuk Facebook belaka. Tiba-tiba ada pula yang mendakwa kan, tiba-tiba ada pula yang klaim, ada pula yang mengatakan dia mimpi melihat Nabi SAW dalam tidur. Tapi masalahnya dia mimpi tengok Nabi itu dia cerita dengan penuh kemegahan. Kita tengok muka dia pun tak nampak muka beriman, bukan. Entahlah kan, dia tengok TikTok dia muka macam muka pecah rumah je kan? Tapi mengaku tengok Nabi, mengaku mimpi tengok Nabi, lihat Nabi. Jadi tuan-tuan kan, maka Imam Tirmidzi harap orang yang mampu hantar kita ni maksudnya orang yang ada iman. Dalam macam kita kan, mungkin kita kalau tak ada kuliah ni pun kita tak buka kita ni, walaupun ada di rumah kan, walaupun ada lama dah kat rumah beli gabuk dah. Itulah katanya kalau sampai habis khatam kitab ni menunjukkan orang tu orang soleh. Yang orang soleh salah satu sifatnya bukan orang yang mengejar glamour, bukan orang yang mengejar like, mengejar kemasyhuran, mengejar viral dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau ada viral terutama berkaitan mimpi lihat Nabi ni lah, dia tuan-tuan pertimbangkan ni kan, betul ke? Ya ke kan? Kita pun tengok TikTok dia semua benda-benda tak elok. Tiba-tiba salah satu video tu dia tengok Nabi pula. Kita tengok dia punya IG kan, gambar tak apa-apa dia masuk kan. Tiba-tiba satu hari tu dia kata nampak Nabi pula. Jadi kita boleh pertimbangkan dia ke tidak. Salah satunya Imam Tirmidzi susun orang yang mampu melihat Nabi ni sebaiknya orang yang dah khatam semua pasal Nabi. Jadi kalau baca kitab ni kan, saya ni kita mengajar di Masjid Penjara yang paling banyak ni dah lebih
Lebih 5 tahun rasa dah dekat 2 tahun kot. Itu pun tak habis-habis tadi kan? Itu pun tak pernah rasa alim pun, tak pernah rasa soleh pun kan, walaupun saya yang mengajar di Masjid Penjara tu. Di mana cara mudahnya kan, klaim ataupun dakwaan melihat Nabi ni kita boleh tapis lah ya, kita boleh tengok ni cara lahirnya, ya ke kan, orang ni betul ke tidak ni. Melainkan memang dia ulama kan, melainkan kalau dia orang tuan guru, itu bolehlah kita terima. Tapi dekat dakwaan dekat TikTok, dakwaan dekat video, tengok muka pun tak nampak soleh kan, tak nampak nur pun, muka macam penyangak je. Tiba-tiba kata nampak Nabi dalam tidur, dan kita boleh fikir ni lah. Kerana Imam Tirmidzi ni menyebutkan, nak nampak Nabi dalam tidur, sebaiknya mampu habiskan kitab ni. Kita pun tak pernah buka kan, jangan kita nak boleh habis kan. Ada di rumah pun tak pernah tengok pun kitab ni. Dah tiba-tiba mengaku nak nampak Nabi dalam tidur. Jadi maknanya dakwaan tersebut sepatutnya bukan dakwaan murahan. Jadi kalau kita dah nampak video tu nanti lepas ni video-video dah kita ni tapis lah. Jangan kita pun jadi kelang kabut juga, bahawasanya benda tu benda yang kita pun nak sebarkan juga dan sebagainya. Kerana Imam Tirmidzi menyebutkan, kalau dapat habiskan pun tak tahu betul ke tak rezeki dapat melihat Nabi di dalam mimpi. Jadi tuan-tuan, itu cerita dia. Kenapa dia letakkan bab inilah lah sekali. Bukan Nabi wafat, bukan bab Nabi sakit ke, bukan bab Nabi punya harta ke, Nabi punya wasiat. Lah sekali bab mimpi bertemu Nabi, melihat Nabi SAW. Harapan beliau itulah yang dikurniakan kepada mereka yang mampu mengkhatamkan kitab ini. Yang mana tuan-tuan sekalian, malam ini kita baru nak mula. Yang dimulakan dengan bab yang pertama, iaitu pada perbincangan fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqah ni tuan, khalqi ni salah baris kan, salah sebut dia jadi maksudnya lain. Ada yang kita masukkan dengan akhlak. Akhlak pun khalaqah juga Ada pun khalaqah di sini maksudnya rupa, rupa, bentuk. Macam doa di cermin kan, kalau siapa hafal doa tu, fahassin khuluqi. Khuluqi khalaqah juga. Tapi bila barisnya lain maksudnya rupa, bentuk ataupun muka lah. Baik, jadi apa yang ditajukkan sebagai bab pertama ni, fi khalqi Rasulullah SAW, rupa bentuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya rasa mungkin kita tempat hari pertama ni itu pun kita tengok sikit je. Kerana rupa bentuk Nabi ni saya nak sebut sikit perbahasan yang ulama buat dibandingkan dengan Nabi Allah Yusuf AS. Tuan-tuan, kalau siapa yang mungkin pernah dengar dan tak pernah amal pun, ada yang mengaitkan surah Yusuf tu dengan anak yang rupa elok kan, anak yang rupa cantik lah, rupa handsome lah. Ni kalau siapa ingat kan, dia ada sebut itu. Ada sikit saya sebut waktu maulud itu. Tapi jadi amalan, biasa dulu lah kot sekarang tak ada lah Kalau kita tak tahu lah rajin ke tak nak baca surah Yusuf waktu baby lembut ni. Tapi dulu sampai ada gitu tuan amalan tu. Apa yang dianggap nak bagi anak rupa elok, rupa cantik, baca surah Yusuf kan. Dan saya pun tak pasti tak dia ke tidak Sebab kalau betul tak dapat gitu Kalau dapat betul anak tu rupa elok sebab baca surah Yusuf, masalah juga kan. Bila lahir tengok mak ayahnya rupa lain, anak rupa lain dah. Dah tahu dah bergaduh lagi bini kan. Kau ni siapa ni, lahir anak rupa orang lain dah. Aku rupa lain, kau rupa lain. Dapat masalah tak jadi gaduh kan. Anak elok pula putih, mak bapaknya gelap. Itu nak katanya mengejarkan rupa elok ada yang amal surah Yusuf. Masalah tak silap, rupanya ulama pernah bincangkan bila dikaitkan dengan rupa Nabi SAW, macam mana rupa Nabi? Yang rupanya ada di sana hadis yang menyebutkan bahawasanya hakikatnya Nabi Allah Yusuf itu kesempurnaan rupanya hanyalah sebahagian saja daripada sempurnanya rupa Nabi kita SAW. Ini disebutkan oleh seorang syekh besar yang baru juga meninggal sebelum Syekh Al-Qaradawi itulah. Seorang syekh besar yang duduk di Mekah, meninggal di Mekah itu, Syekh Alawi Al-Makki. Syekh Alawi Al-Makki dia menyebutkan, beza dengan Nabi kita kan, Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita ni ada kehebatan pada rupanya. Efek dia apa? Efek dia, kesan dia, orang tengok Nabi, jumpa Nabi SAW, orang jadi taat yang sungguh-sungguh. Itu kesan dia.
Sebab bila Nabi ni rupa dia sempurna, Nabi Yusuf tu yang separuh pun orang pening kan. Nabi Yusuf yang separuh tu pun orang jadi naik gila dia banyak. Maka Nabi kita ni bila rupanya markah penuh mesti lagi hebat. Jadi kehebatan Nabi itu terlahir pada sahabat-sahabatnya. Ini kita sebut di awal tadi. Dicontohi Nabi itu memang lain macam. Sampai segala-galanya nak ikut. Begitu juga tuan, sahabat boleh ingat segala yang Nabi sebut tu apa. Sebab itulah. Sebab rupa Nabi yang telah sempurna. Sampai segala kalam Nabi itu boleh ingat serta-merta. Bukan senang kan. Baik itu dalam kitab hadis kita jumpa ada hadis yang panjang-panjang. Rupanya di hadis itu sebahagiannya adalah khutbah. Khutbah Nabi boleh ingat kan. Bukan ada kamera kan dalam tu. Bukan ada recorder, tak ada. Terus Nabi sebut sekali itulah terus ingat serta-merta. Yang lagi hebat boleh cerita kat orang. Ini benda yang kita boleh muhasabah diri kita kan. Muhasabah lah kan. Kalau kata khutbah macam semalam betul-betul boleh ingat memang tabir spring lah. Lagi kalau kita kan, kalau saya yakin takat dengar khutbah tu kemungkinan boleh ingat tajuk pun dah hebat lah kan. Boleh ingat poin pertama pun yang memang tabir kan. Lalunya tajuk sempat lagi masuk isi dakwah salamul kan. Dia punya timing tu tepat kan. Ramai kita ada timing dia turun dengan khatib naik tu tepat. Khatib turun dia pun naik balik kan. Timing tu kena. Tu dia tahu bila khatib turun, dia tahu bila khatib naik. Nak boleh ingat khutbah memang kita salah. Memang tak ada rupa kita tak ada kan. Dia bayangkan sahabat boleh ingat terus. Kali dia sebut. Dan Nabi tak pernah pun minta sahabat datang simak. Ni tuan-tuan kalau ada anak dia tafsir kan. Budak-budak ngapal tu salah satu cara dia kena datang simak. Datang tahmid. Kalau zaman saya dulu memang biasalah kena rotan. Sini menangis, sana melalak, sini merauh. Itu biasa. Sekarang tak tahulah, tak ada kot. Itu nak kata nak menghafal Al-Quran tu susah. Datang simak pun masih salah. Sahabat Nabi menghafal hadis tu tak ada. Tak ada apa orang datang simak lepas subuh, besok datang lagi simak. Itu memang individu usul mereka. Nak ingat kalau Nabi yang sekali dengar je. Nak ulang tengok pun tak ada. Sebab benda tu bukan betul pun. Itulah kata dan hasil itu dikarenakan kehebatan yang ada pada diri Nabi SAW. Dan bila Nabi Yusuf AS kata Syekh Said Alawi, Nabi Yusuf memang hebat rupanya. Tapi yang terlahir itu adalah benda yang berkaitan dengan hawa nafsu. Yang terlahir itu bila orang tengok Nabi Yusuf berkaitan dengan keinginan tak baik. Kan kisah ni kan kita tahu kan. Sampai dia kejar perempuan. Kita kan dulu-dulu kalau dapat dalam muara kan saya yakin ramai yang mengejar apa yang dikejar tu tak ada Kalau cerita kat orang pun dengar menyampah ya tidak kau ni. Siapa perempuan nak kejar kau ya ke? Biasa-biasa kan kita kan yang mencari yang murat. Jarang sangat perempuan yang murat. Nabi Yusuf bukan kena murat. Nabi Yusuf yang kena kejar betul. Dalam Quran Nabi sebut dalam firman Allah bagaimana Nabi koyak baju. Jika nak Yusuf pun damin kubulin. Kalau koyak belah depan siapa salah. Kalau koyak belah belakang siapa salah. Koyak baju tu kena kejar orang. Kan? Kita kalau pernah koyak pun kayak anjing kejar pun. Anjing kejar ialah koyak. Kucing kejar kan. Kalau di kampung-kampung angsa kejar. Orang perempuan kejar kita tak ada kan. Itulah katanya perbezaan pada rupa Nabi yang melahirkan kehebatan dan juga kemuliaan baginda. Baiklah tuan-tuan, kalau nanti kita ada umur, kita baca segala berkaitan dengan sahabat, memang kita akan jadi kagum patutnya. Dia orang punya taat tu mana macam. Kalau kata Nabi suruh apa saja mereka buat. Kalau kata dengar tu bukan kadang dengar, tu hafal kan, boleh sampaikan pula. Ini benda-benda yang kita bersyukur lah. Akhirnya orang yang jadi sahabat Nabi itu memang orang-orang yang luar biasa. Kalau macam kita tak tahu apa jadi kan. Ayat Quran 6,000 lebih kan, 6, 2, 3, 6 ayat Quran Kalau kita dah yang jadi sahabat Nabi tak tahu jadi apa tu. Ayat Quran tinggal separuh juga kan, separuh lagi tak tahu mana, lupa dah makan belacan, makan itu, makan ini, lupa habis Quran. Dia sahabat Nabi, ayat Quran banyak itu lah dia ingat. Hadis pun hafal juga. Dalam masa yang lama tak bercampur lah tu kan. Bila baca Quran, Quran keluar. Bila baca hadis, hadis keluar. Kita alangkah baca Quran pun itu habis kan. Al-Kafirun 6 ayat ni kan, boleh kat kita tak berapa ayat tak tahu, tak habis-habis baca. La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Mulai baca habis dah awak tak habis lagi. Itu nak katanya betapa luar biasanya mereka yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Yakin betul-betul itulah yang kita cuba untuk contohi dalam pertemuan kita yang dapat kita mulakan pada malam ini dengan
apa yang sahabat cerita, apa yang sahabat rakamkan, apa yang sahabat riwayatkan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin ya Allah, untuk permulaan kita malam ni itulah yang dapat kita kongsikan sebagai mukadimah lah. Ya, tadi kita dah berkenalan dengan kitab ini. InsyaAllah untuk kuliah akan datang dan apa pun cetakan yang ada di rumah bawa lah. Syama'il Muhammadiyah yang ada di rumah tu, baik cetakan mana pun kita bawa untuk sama-sama kita tengok apa yang telah diceritakan oleh para sahabat berkaitan dengan Nabi kita yang mulia. Saya sebut di awal tadi, memang tak lelah. Antara bagi sah solat kita pun kena lalu Nabi dulu sampai 3 kali. Kita kena ucap salam kat Nabi, kita kena selawat kat Nabi. Dalam mengucap pun sebut Nabi juga. Maka pada akhirnya memang bagi umat wajib kita membesar dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin tuan-tuan Allah, mudah-mudahan apa yang kita mulakan ini adalah manfaatnya. Ada umum kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Terus kita sambung perbahasan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salamun ala Rasulillah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.